Okey, selamat kembali. Maaf kita ada masalah teknikal sebentar tadi. Saya harap suara boleh dengar sekarang ya. Sofian, harap dah jelas balik. Kita dah adjust sikit kita punya setting. Jadi sepatutnya kita dapat dengarlah suara. Okey. Jadi kita mula balik. Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah pertama kita akan belajar tentang prinsip di sebalik Elliott wave. Okey. Okey, cantik dah dengar. Prinsip di sebalik Elliott wave. Macam mana terbentuknya Elliott wave, apakah inspirasi di sebalik Elliott wave dan siapa pengasas Elliott wave. Kemudian kita akan belajar pembahagian Elliott wave. Okey, Elliott wave ni terdiri daripada wave motif dan juga wave kolektif ataupun wave pembentulan. Kemudian struktur dan darjah wave kerana kita boleh membahagikan Elliott wave kepada beberapa darjah mengikut kerangka masa. Daripada kerangka masa yang sangat panjang seperti super cycle hinggalah kerangka masa yang kecil. Kita boleh apply Elliott wave di mana-mana kerana di dalam Elliott wave yang besar ada Elliott wave yang kecil dan di dalam Elliott wave kecil ada lagi Elliott wave yang seterusnya. Sehinggalah ke tahap yang paling rendah. Jadi ia berlapis. Dan kita kaitkan Fibonacci dengan teori Elliott wave. Jadi inilah subtopik yang akan kita cover pada hari ini di bawah topik besar kita iaitu teori Elliott wave. Baik. Apakah itu teori wave? Jadi teori Elliott wave ni dibina oleh Encik Ralph Nelson Elliott pada lewat tahun 1920-an. Jadi dah lamanya sebelum Perang Dunia Pertama lagi, 1920-an. Jadi selepas meneliti tingkah laku pasaran selama 75 tahun, okay, beliau melihat coraknya berulang-ulang berlaku di dalam pasaran. Okay. Cumanya ia berlaku di dalam kerangka masa yang berbeza dan ia dikaitkan dengan psikologi orang ramai. Pergerakan ini adalah berkait rapat dengan psikologi pelabur dan juga pedagang. Okey. Jadi beliau kesan ada sesuatu yang berulang-ulang di dalam pasaran, ada satu patternnya dan pengaruh pasaran untuk mengikuti apa yang dilihat sama sebelum ini. Jadi ia akan berulang, berlaku satu kitaran wave, kemudian akan berlaku lagi satu kitaran wave. Okey, jadi mengikut pemerhatian Encik Ralph Nelson ini, beliau membahagikan corak-corak ini, okey, daripada corak besar, beliau bahagikan kepada corak-corak yang lebih kecil dipanggil wave. Okey. Jadi setiap pergerakan di bawah prinsip wave ni, prinsip gelombang ni, setiap transaksi pasaran dihasilkan oleh maklumat yang bermakna daripada pasaran. Jadi walaupun ia merupakan alat peramalan yang terbaik ya yang wujud pada masa itu, prinsip gelombang ini tidak digunakan sebagai alat ramalan. Sebaliknya, ia adalah penerangan apa yang berlaku pada pasaran. Okay. Jadi, kegunaan Elliott wave bukan sahaja untuk kita meramal pergerakan masa depan, tetapi ia lebih sesuai untuk kita menjelaskan apa yang telah berlaku. Okay, nanti kita akan lihat macam mana kita tengok contoh ni di slide yang akan datang. Jadi banyak kawasan aktiviti manusia yang besar mengikut prinsip gelombang. Okay, tetapi pasaran saham adalah di mana ia paling popular digunakan. Elliott wave ni juga kita boleh nampak di tempat-tempat lain selain pasaran, tetapi di pasaran saham kita boleh nampak Elliott wave ni dengan lebih jelas. Dia punya pembentukan dia. Baik. Jadi kita dah sebut tadi pembahagian Elliott wave terbagi kepada dua iaitu wave motif dan juga wave korektif ataupun wave pembetulan. Jadi kita lihat dulu kepada wave motif. Apakah itu wave motif? Motif wave dikenali sebagai separuh dari lengkapnya kitaran Elliott wave. Okey. Bila dilihat pada struktur pasaran yang lebih besar, kita nampak pergerakannya mengikut trend dan bentuknya dipecahkan kepada 5 wave. Kita lihat 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi keseluruhan ni ialah motif wave. Okey. Kemudian di dalam motif wave ni kita ada pembahagian lagi.
kita ada impulse wave, okey, iaitu yang ini, yang ini, yang ini. Bermakna wave 1, wave 3 dan wave 5 kita sebut sebagai impulse wave. Kemudian yang selebihnya wave 2 dan juga wave 4 kita sebutkan sebagai corrective wave. Okey. Jadi inilah dia struktur motif wave. Ini adalah separuh pertama Elliott wave, iaitu motif wave yang terdiri daripada impulse wave dan juga corrective wave. Baik. Jadi untuk kita mengenal pasti motif wave, kita ada beberapa undang-undang yang kita kena ikuti ataupun beberapa syarat ya yang mengesahkan bahawa ia ialah motif wave. Okey, yang pertama, wave kedua tidak boleh turun lebih daripada 100% wave pertama. Okey, jadi wave kedua mesti berada di aras atas. Okey, wave pertama. Dia tidak boleh melebihi. Ada kata dia melebihi, okey, di sini bermakna ini bukan wave kedua. Seterusnya, wave ketiga tidak boleh lebih pendek daripada wave 1 dan 5. Okay. Wave ketiga adalah wave yang paling panjang untuk motif wave. Okay, itu syarat yang kedua. Kemudian, wave 4 tidak boleh bertindih dengan wave 1. Okay. Jika wave 4 jatuh lebih rendah daripada wave 1, mana ini bukanlah wave 4. Dan mungkin kita kena kira balik wave ini. Mungkin yang kita sangkakan 1 boleh jadi wave nombor 3. Jadi itulah cara kita mengesahkan bahawa ini adalah motif wave atau tidak. Okay. Kemudian syarat-syarat ini tidak boleh berubah. Jadi ingat yang pertama ialah wave 2. Okay. Wave 2 tidak boleh lebih rendah daripada wave 1. Dia tidak boleh turun lebih daripada 100% wave 1. Kemudian, wave 3 tidak boleh lebih pendek daripada wave 1 dan 5. Dan yang ketiga ialah wave 4 tidak boleh bertindih dengan wave 1. Okay, cuba kita lihat dalam contoh. Kalau kita boleh dapatkan motif wave ni dulu. Okay. Kita pergi ke contoh, mungkin contoh ini. Kita pergi ke daily chart. Kalau kita boleh dapat. Okay. Saya cuba lukiskan dari sini. Okay, dari. Oops. Alright. Okay, kita mulai dari sini. Saya boleh katakan ini wave 1. Kita lukis dulu dan kita lihat dia mematuhi syarat ataupun tidak. Dia lagi besar kerangka masa yang kita tengok, lagi mudahlah untuk kita mencari Elliott wave. Dan memang betul nak cari Elliott wave ni memerlukan latihan kerana ia kadang-kadang ada unsur-unsur elemen yang subjektif. Okey. Alright. Itu wave 3 saya. Kemudian sini. Ini wave 5 saya. Okey. Alright, saya cuba labelkan. Kemudian kita uji dengan syarat-syarat motif wave tadi. Baik. Jadi kalau kita dapat lihat di dalam pasaran kita tidak akan dapat corak yang cantik, jadi akan ada distortion, akan ada cacat celah sebab ia adalah real action, real price action. Jadi untuk kita dapatkan pergerakan motif yang cantik memang jarang sekali. Jadi sebab tu ia memerlukan training dan juga pengulangan untuk kita lebih mudah mencarinya. Okey, jadi kita lihat.
kita cuba labelkan motif wave. Okey. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kita lihat. Jadi apa syaratnya tadi? Okey. Wave 2 tidak boleh turun lebih 100% daripada wave pertama. Kita lihat. Okey, wave 2 di sini turun. Okey, tidak sampai pun 100% wave pertama. Okey, kita boleh sahkan. Kemudian syarat seterusnya ialah wave 3 tidak boleh lebih pendek daripada wave 1 ataupun wave 5. Kita lihat. Okey, wave 3 saya lebih panjang daripada wave 1 dan juga wave 5. Okey, seterusnya wave 4 tidak boleh bertindih dengan wave 1. Okey, wave 4 berada di sini. Jadi dia tidak bertindih dengan wave 1. Okey, dia tidak bertindih. Jadi ini kita boleh katakan sebagai motif wave untuk pair Australian dollar USD. Okey, kita dapat satu motif wave. Baik. Sebagai contoh. Seterusnya, ialah corrective wave pula. Jadi separuh yang pertama tadi ialah motif wave dan separuh yang kedua ialah corrective wave untuk satu pembentukan LU wave-nya menyeluruh. Jadi separuh lagi bahagian untuk LU wave dikenali sebagai corrective wave. Okey. Jadi corrective wave akan bergerak melawan trend. Jadi kita ada uptrend tadi, corrective wave akan bergerak melawan trend. Jadi ia dipecahkan kepada 3 bahagian iaitu A, B dan C. Jadi kita ada 5 bahagian untuk impulsive wave, betul? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk corrective wave pula kita ada 3, A, B, C. Jadi sekuensnya begitu. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Akan sentiasa begitu, akan berulang-ulang. Setelah akhirnya satu kitaran 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C akan berlaku lagi kitaran baru. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C dan seterusnya. Okay. Jadi kita lihat pula contoh macam mana kita nak lukis wave koreksi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ni ialah kita punya impulse wave. Kita punya motive wave. Sekarang kita nak lukiskan kita punya corrective wave. Jadi yang saya dapat lihat di sini ialah A. Saya zoom sikit. Okay. A. B. C. Okey, sebelum bermulanya kitaran yang baru. Ataupun kalau ini kita lihat seperti sideways je, saya pun boleh adjust. Bermakna kalau nak adjust lagi A, sebab dia lebih kepada sideways je, dia tak begitu ni. Jadi A, B, C, okey, jadi ini mungkin lebih tepat. Sebelum bermulanya kitaran baru. Jadi saya labelkan insert objects Elliott. Kita pergi ke corrective wave. A, B dan C. Okey. Ini. Jadi dengan ini kita dapat satu pergerakan L wave yang lengkap. Kita ada dari sini ke sini kita ada, kita ada motive wave. Kemudian dari sini ke sini kita ada corrective wave. Ini adalah satu kitaran yang lengkap. Kalau kita nak buat seterusnya pun boleh juga. Okey, kita di sini
1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi di situ kita boleh labelkan mengikut Elliot motif 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita lihat dia lepas tak syarat-syarat yang ditentukan. Jadi 2 tidak melebihi 100% pembetulan pada wave 1. Kemudian wave 3 lebih panjang daripada wave 5 dan juga wave 1. Dan seterusnya wave 4 tidak bertindih dengan wave 1. Okey. Okey, jadi kita dapat jelas satu motif wave. Kemudian seterusnya kita boleh lukiskan collective wave kita A, B dan C. Okey. Objek Elliot corrective wave A, B dan C. Jadi apa yang berlaku sekarang ni ialah pergerakan yang baru. Boleh katakan. Tapi tak confirm lagi, kita cuma hanya berjangkakan ini mungkin ialah wave A ini. Jadi kita tidak boleh menjangkakan lagi, dia masih belum form dengan lengkap. Ini boleh jadi apa-apa, dia boleh jadi wave ketiga ataupun ini boleh jadi wave yang satu. Okey, ataupun boleh jadi dia membuat pergerakan ke bawah. Jadi kita tidak boleh nak mengatakan di sini. Jadi kalau untuk Elliott wave, yang susah untuk kita menjelaskan apa yang telah pun berlaku, seperti yang kita buat sekarang ni, apa yang telah berlaku. Kalau untuk meramalkan, kita kena lihat kepada struktur ini. Nanti kita akan lihat pada slide yang akan datang macam mana kita nak meramalkan pergerakan Elliott wave. Baik. Jelas? Jadi di sini kita ada pergerakan motif di sini. Kemudian kita ada pergerakan kolektif di sini. Baik. Jadi struktur asas kitaran Elliott wave. Jadi Elliott wave pattern ialah gabungan antara motif dan juga kolektif seperti yang kita lihat tadi. Motif kita ada 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Betul? Motif dan kolektif. Kitaran untuk wave ini berbentuk dengan 8 wave. Okey. Macam saya sebutkan tadi, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 8 wave membentuk Elliott wave. Pasaran akan mengulangi kitaran struktur wave ini selepas habisnya 3 kitaran. Okay. Lepas habisnya 1, 2, 3, 4, 5 ABC akan berlaku kitaran baru. Okay. Kitaran baru. Bergantunglah kepada arah pergerakan pada masa itu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi berlakunya Elliott wave 1, 2, 3, 4, 5, motif wave, selepas motif wave akan berlaku korektif A, B, C dan selepas habis complete satu kitaran, satu cycle akan bermula kitaran yang baru. Ini akan berulang berkali-kali di dalam pasaran mengikut Elliott wave theory. Baik, pengulangan struktur 53. Okay. Jika kita gabungkan motif dan gelombang pembetulan ataupun kita gabungkan motif dan korektif, ia memberikan kita struktur yang lebih terperinci.
Jadi 5 advancing wave berbentuk wave 1. Kemudian 3 declining wave berbentuk wave 2. Jadi wave 1 dan 2 di dalam wave I, saya sebut dengan wave I lah biar senang sikit. Kita lihat di sini. Okey. Jadi wave 1 dan 2 di dalam keseluruhan wave I ni, okey. Di dalam ini terbentuk lagi Elliott wave. Okey. Nampak ya? Ada Elliott wave di dalam Elliott wave. Dari sini kita zoom in, ini adalah wave 1 Roman dan juga wave 2 Roman di dalam satu kitaran yang besar. Di dalam wave 1 Roman kita ada pergerakan motif, betul? 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Kemudian di dalam wave 1 dan 2, di dalam wave ini 1 dan 2 ini, dalam wave ni kita ada struktur Elliott wave terbentuk. 1, 2, 3, ABC. Jadi ada Elliott wave di dalam Elliott wave. Jadi inilah yang akan kita belajar selepas ni, darjah-darjah Elliott wave. Ya, kita boleh bagikan mengikut kerangka masa. Okay. Jadi pasaran mengulangi struktur 53, 53 ni berkali-kali dan setelah kitaran berakhir, ia bermula lagi. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ABC dan seterusnya. Jadi setiap wave dan setiap cycle boleh menjadi sebahagian daripada struktur gelombang yang lebih besar. Ini yang dimaksudkan pengulangan struktur 53. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Okey. Lagi sekali, kita ada super cycle katakan. Kemudian di dalam super cycle ni kita ada Elliott wave yang lebih kecil. Okay. Dan di dalam Elliott wave ni kita ada lagi Elliott wave yang lebih kecil. Dan seterusnya. Gantunglah kepada sekecil mana kita nak pergi. Baik, jadi disebabkan oleh ini, kita ada wave di dalam wave, kita akan mengkategorikannya di dalam darjah. Darjah Elliott wave ataupun degree Elliott wave. Okey. Kita lihat. Darjah digunakan untuk mengenal pasti posisi wave di dalam pergerakan keseluruhan pasaran. Jadi, Elliott menyatakan terdapat 9 darjah wave daripada grand supercycle hinggalah ke sub-minute cycle. Okey, ini adalah pembahagian darjah-darjah Elliott wave daripada besar hinggalah yang terkecil sekali. Kita ada grand supercycle, kita ada supercycle, cycle, primary, intermediate, minor, minute, minor wet dan sub-minor wet. Kalau super cycle ni biasanya kita akan lihat kepada S&P 500 contohnya. Okey, ini kita boleh katakan sebagai super cycle. Ya, sebab ia berlaku dalam tempoh bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun malah. Baik. Jadi, apa yang kita nak tahu ialah darjah yang tepat biasanya tidak relevan dengan peramalan yang berjaya. Kerana yang penting ialah tahap relatif. Jadi, untuk mengetahui kemajuan utama adalah lebih penting daripada nama yang tepat. Okey, sebab untuk wave ni memang sukar untuk kita nak betul-betul pinpoint dengan tepat ya di manakah degree-nya. Tetapi kalau kita boleh dapatkan relatif anggaran, kita dapat tahu di dalam mana cycle-nya, itu pun dah cukup bagus untuk kita
membantu kita dalam dagangan kita. Kemudian seperti yang saya sebutkan, biasanya kita pada awal tidak tahu kita di degree elite yang mana. Contohnya kita lihat pada contoh tadi. Contohnya di sini. Okay? Kita masih lagi tidak tahu kita sekarang ni berada di mana. Ini boleh jadi wave 1. Boleh jadi ini dah dibahagikan kepada wave 1, 2 dan 3. Jadi kita tak pasti. Jadi apa yang memastikan ialah selepas terbentuknya struktur yang penuh. Jadi kalau kita lihat di belakang, lebih mudah ya kita nak melukiskan elite wave kerana ia telah pun terjadi dengan lengkap. Okey, peristiwa yang berlaku akan menjelaskan peristiwa yang akan berlaku kemudian akan menjelaskan kita berada di mana. Okey. Jadi elite wave ni macam kita dia melihat kepada struktur keseluruhan. Kita nak tahu kita berada di wave mana. Itu yang kita nak dapatkan daripada analisa elite wave. Andai kata kita berada di wave yang kedua, kita menantikan wave yang ketiga kerana ciri-ciri wave yang ketiga ialah dia akan pergi jauh. Okey. Jadi kalau kita nak long sesuatu aset, kita nak cari wave yang ketiga. Kita nak ride wave yang ketiga. Itu sebagai contoh yang kita boleh gunakan di dalam sistem dagangan kita. Baik. Jadi inilah dia pembahagian darjah-darjah elite wave daripada sebesar-besar grand super cycle sehinggalah sekecil-kecil sub-minuet. Baik, hubungan antara Fibonacci dan Elliott. Jadi elite wave ni saya berkait rapat dengan Fibonacci level kerana kedua-duanya ialah berasaskan tingkah laku pedagang, ya, psikologi pedagang ataupun pelabur di dalam pasaran. Jadi Fibonacci ratio sangat berguna untuk menjangkakan pergerakan pasaran ataupun wave. Jadi dengan menggunakan nisbah ratio, kita sedikit dapat menjangkakan pergerakan wave sampai ke mana. Okay. Andai kata kita berada di wave yang awal, wave yang ketiga, kita nak menjangkakan wave ketiga ni boleh pergi sampai mana. Kita boleh gunakan Fibonacci. Okay. Sebagai contoh, wave 2, gelombang 2 biasanya menggantikan 61.8% retracement daripada wave 1. Okey. Biasanya dia akan retrace balik sebanyak 61.8%. Ini mengikut nisbah Fibonacci ya, yang kita dah belajar dulu kebiasaannya sebelum membentuk wave yang ketiga. Dan wave yang ketiga pula ialah sama ada 161% ataupun 261.8% extension ataupun tambahan daripada wave 1. Okey. Jadi kalau wave 1 dia berada pada 100% di sini, extensionnya akan sampai pada level 161.8 ataupun 261.8. Okey, antara ciri-ciri wave yang ketiga mengikut Fibonacci. Seterusnya, wave yang keempat ialah 38.2% daripada wave yang ketiga. Okey, ini kalau mengikutkan Fibonacci. Okey, tetapi dia tak semestinya berlaku macam ni ya. Ini kebanyakan kes berlaku tapi tak semestinya. Boleh jadi nombornya lain. Tapi ia membantu kita untuk menjangkakan pergerakan wave dan ia membantu kita untuk meletak kita punya, contohnya sebagai contoh di sini. Andai kata andai kata kita dah tahu kita di wave kedua dan kita masuk buy contohnya di sini. Okey, apabila wave telah berada di atas aras puncak yang sebelumnya. Okey, kita buy sini. Kita buy sini.
Kemudian kita letak stop loss kita di sini. Kita punya stop loss. Jadi dengan menggunakan Fibonacci extension, kita dapat tahu aras minimum untuk kita exit daripada posisi kita. Jadi inilah kegunaan Fibonacci di dalam Elliott wave. Tapi kita kena tahu kita berada di wave mana yang dulu. Okey. Seterusnya ialah perubahan wave ataupun alteration kepada wave. Okey. Jika wave 2 dan wave 4 akan berubah bergantung kepada bentuk. Okey. Jika wave 2 terlalu tajam, mungkin wave 4 akan sideways. Kalau wave yang kedua sideways, mungkin wave yang keempat akan berbentuk tajam. Okey. Dia akan tak sama. Kalau di sini kita dah dapat bentuk macam ni, di sini kita akan dapat bentuk sideways. Okey. Di sini pun sama. Jika kita jumpa bentuk sideways dulu, kita jangkakan setelah berlakunya wave yang ketiga, wave yang keempat akan berbentuk flat. Okey. Jadi tips ni amat membantu kita jika untuk kita menjangkakan pergerakan wave yang keempat. Jadi kita dah tahu pergerakan wave kedua bentuknya sideways, kita boleh menjangkakan pergerakan wave keempat akan berbentuk selain sideways. Dalam kes ni berbentuk flat. Okey, ini adalah ciri-ciri Elliott wave. Lagi sekali. Andai kata wave kedua berbentuk flat, kita boleh menjangkakan wave ketiga, wave keempat akan berbentuk sideways. Dan sebaliknya, jika wave yang kedua ialah sideways, kita boleh menjangkakan wave yang keempat ialah flat. Baik. Kita lihat pada contoh kalau kita dapat identify. Okey, mungkin di sini. Lihat ya, pembentukan wave kedua dan wave keempat. Okey, di sini kita boleh katakan ia agak sideways, bermakna wave yang keempat yang berlaku, ia akan menjadi lebih tajam. Okey, kita lihat pada contoh yang sebelumnya, adakah dia akan alternate? Di sini kita dapat lihat, ini boleh kita katakan tajam dan wave yang keempat lebih kepada sideways. Tak lebih tajam juga. Jadi kes ini dulu tajam. Ini tak mesti ya. Baik. Persamaan wave, kita pergi ke subtopik seterusnya. Di antara garis panduan lain yang kita boleh gunakan untuk membantu kita membaca Elliott wave ialah persamaan wave. Jadi kita dapat lihat susunan 5 wave, kita akan dapati 2 motif wave akan kelihatan sama. Kita lihat wave 5 kelihatan sama dengan wave 1. Ini juga antara ciri-ciri yang kita boleh dapati pada Elliott wave. Wave 1 dan wave 5 hampir sama dia punya length. Jadi tips ni amat berguna untuk kita menjangkakan pergerakan wave kelima. Kita boleh jangkakan wave kelima akan bergerak sekurang-kurangnya sama dengan wave 1. Okey, andai kata kita dah dapat kena pasti kita berada di wave 4. Jadi akan berlaku ialah wave 5, jangkaan kita ialah wave 5 akan bergerak sama
seperti wave pertama. Sekurang-kurangnya seperti wave yang pertama. Ini hanya guideline ya, dia tak semestinya berlaku, tetapi kemungkinannya berlaku agak tinggi. Cuba kita lihat pada contoh kita tadi. Ini ialah wave 1 kita. Okey, wave 1 kita sini. Okey. Kita lihat wave yang kelima bergerak sekurang-kurangnya ataupun lebih daripada wave 1. Okey, kita cuba bandingkan dengan pergerakan kita yang pertama tadi. Wave pertama kita ialah dari sini ke sini. Jadi wave kita yang kelima sepatutnya bergerak dengan arah yang hampir sama. Okey. Jadi hampir sama. Jadi kita dah tahu inilah wave 4, kita menjangkakan ia akan bergerak sekurang-kurangnya sama dengan wave yang pertama. Okey? Baik. Ini dapat membantu kita menjangkakan pergerakan wave yang kelima. Seterusnya, apa yang boleh membantu kita untuk mengenal pasti kita berada di wave yang ke berapa? Maaf. Ialah dengan melihat kepada momentum divergence. Jadi kita menggunakan momentum divergence, kita dah belajar dulu. Kita ada oscillator trend dan juga kita ada oscillator momentum. Antara oscillator momentum yang kita boleh gunakan ialah RSI, dan daripada RSI ini kita boleh dapat melihat fenomena divergence. Divergence ialah di mana pergerakan harga dan pergerakan indikator momentum berlawan arah. Itu kita panggil sebagai divergence. Kita lihat. Dalam contoh ini, bila wave yang kelima tembus daripada tinggi, wave yang ketiga, okey, kita lihat kepada indikator adakah terdapat divergence di situ. Kita lihat ya. 3 lebih rendah daripada 5, tetapi pada momentum indicator ia tidak mengikut pergerakan harga. Puncak terbaru lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Jadi ini adalah divergence. Kita boleh buat line. Ini adalah kita gelar sebagai fenomena divergence dan ia melambangkan kelemahan pergerakan, kelemahan momentum. Momentum semakin melemah. Jadi dalam pergerakan uptrend ni, momentum sedang melemah kerana berlaku divergence. Okay, divergence ialah apabila harga tembus ke paras tinggi atau rendah yang baru, namun indikator tidak berbuat demikian. Itu adalah divergence. Jadi tips ni amat berguna untuk kita kenal pasti bila tamatnya wave kelima dan bila kita akan menuju ke fasa seterusnya, iaitu fasa korektif. Cuba kita tengok contoh kita. Kita tambah oscillator, kita tambah RSI. Okey. Dan kita perhatikan kepada wave yang kelima. Kita dapat lihatlah. Okey, saya dapat lihat ada divergence. Puncak 3 lebih rendah daripada puncak 5. Okey. Tetapi terlihat pada momentum. Okey. Tidak mengikut, dia menurun. Okey, nampak ya? Dia menurun. Ini ialah contoh klasik divergence. Dia menandakan pergerakan sedang melemah dan wave kelima bakal berakhir pada masa yang terdekat
dan kita akan memulakan fasa koreksi, fasa korektif. Dan betul, apa yang berlaku ialah fasa korektif di sini. A, B, C. Okey, kita lihat pula di sini. Okey, adakah divergence? Kita lihat puncak 5 lebih tinggi daripada puncak 3. Tetapi kalau kita bandingkan dengan momentum, ia tidak mengikuti, menandakan momentum sedang melemah. Bermakna uptrend ataupun wave yang kelima ni bakal berakhir dalam masa yang terdekat dan akan berlakunya kemudian ialah fasa koreksi. Okey, jelas? Inilah cara kita menggunakan momentum oscillator di dalam teori Elliott wave. Okey? Okey, saya padam pen marker ni. Okey. Kemudian, satu lagi tips menggunakan Elliott wave ialah melihat kepada kedalaman corrective wave. Okey, andai kata ini adalah kita punya motif wave. Okey, 1 2 3 4 5. Okey. Harga di carta lebih cenderung membuat pembetulan sehingga ke kawasan wave 4. Okey. Biasanya ini adalah kebiasaan fasa koreksi, fasa pembetulan di dalam Elliott wave. Ia akan menuju ke aras wave 4. Okey, kebiasaannya. Tapi bukan semestinya, kebiasaannya. Jadi, corrective wave selalunya tidak akan tembus ataupun sampai ke kawasan wave 4. Okay. Ini adalah tempat yang paling cantik untuk pasaran membuat kawasan sokongan ataupun rintangan sebelum trend bersambung. Jadi, apa yang tips ini bagi tahu kita? Di kawasan ini ialah kawasan yang cantik untuk kita sama ada kita nak buat entry. Okay, kerana ini adalah kawasan support. Kenapa? Kebiasaannya corrective wave selalunya tidak akan tembus ataupun sampai ke kawasan wave 4. Jadi apabila harga berdekatan dengan aras wave 4, ia memberikan kita peluang yang baik untuk memasuki dagangan. Okey. Ini adalah tips kedalaman corrective wave. Lihat dalam contoh. Okey, ia bergerak ke arah wave 4. Jadi yang ini dia tak sampai ke aras wave 4. Jadi kemudian ia membentuk satu rintangan di sini. Kemudian harga pantul balik ke atas membentuk cycle yang baru. Okey. Jadi biasanya dia tidak sampai kepada wave 4. Dalam kes ini, yang kes ini dia sampai. Kita lihat wave 4 berada di sini, koreksi sampai ke aras wave 4 sebelum berjumpa dengan arah sokongan, kemudian harga berpantul balik. Jadi ini adalah satu aras yang sangat bagus untuk kita membuat entry untuk mengikut trend. Baik. Okey, ini adalah tips yang kita boleh gunakan ialah melihat kepada kedalaman wave korektif. Okey, dalam area ini, okey, dalam zone ini kita boleh katakan ia adalah zone peluang. Okey. Zone peluang. Untuk kita, andai kata kita masih bullish dengan aset ini adalah zone peluang kita untuk masuk dan buka posisi beli. Okey. Baik. Seperti kebanyakan teori, ia ada beberapa kelemahan ataupun kita boleh sebut sebagai halangan. Ya. Untuk Elliott wave pun tidak terlepas daripada halangan ataupun tidak terlepas daripada kelemahan. Jadi kita akan lihat apakah halangan untuk teori Elliott wave. Okay. Jadi dua ciri teori ini boleh menimbulkan kekeliruan kepada pedagang mengenai kiraan gelombang dan mereka adalah yang pertama, jangkaan untuk impulsive wave,
dan yang kedua bentuk untuk corrective wave. Okey. Jadi ini adalah kita panggil grey area. Subjektif je, kadang-kadang pedagang A mempunyai pendapat yang lain daripada pedagang B. Di manakah impulsive wave jangkaannya? Berapa jauh impulsive wave akan pergi? Dan seterusnya pedagang-pedagang sering berselisih pendapat tentang bentuk corrective wave. Jadi kita akan lihat satu persatu halangan-halangan untuk teori Elliott wave ini. Baik. Wave extension. Okay. Biasanya impulsive wave akan berbentuk jangkaan lebih jauh dari bentuk yang biasa. Okay. Salah satu impulse wave dalam motif phase akan lebih jauh dari kebiasaan wave dan beberapa wave yang kecil-kecil di dalamnya. Okey. Ini kita lihat sebagai extension. Ini kita dapat lihat pada contoh kita tadi. Di sini, okey, kita boleh katakan berlakunya, saya zoom sikit. Okey, berlakunya extension, betul? Saya besarkan sikit. Alright. Okay. Di sini kita boleh katakan berlakunya extension juga di sini. Berlakunya extension. Jadi ini akan memberikan kekeliruan. Adakah kita nak kira ini sebagai wave 5 ataupun ini sebagai wave 4 sebab dia ada wave di dalam wave. Ini adalah satu halangan menggunakan teori Elliott wave. Terdapat beberapa wave yang kecil di dalamnya. Jadi jangkaan harga selalunya akan dibuat untuk wave 1, 3, 5 disebabkan ada lanjutan dari kebiasaan wave. Okay. Biasanya pada wave 1, wave 3 dan wave 5 akan berlaku extension. Okey. Kebiasaannya dia akan berlaku pada 3 wave ini. 1, 3 dan 5. Kita lihat di sini. Dia berlaku pada wave kita yang ketiga, ya, ini wave ketiga kita berlaku extension. Kemudian wave kelima kita juga berlaku extension. Kita lihat lagi di sini wave ketiga kita ada extension. Okey, ini kita boleh panggil sebagai extension. Wave kelima kita tak ada extension, wave ketiga saja. Jadi kita lihat ya, 1, 3 dan 5 ada kemungkinan berlaku extension yang boleh mengelirukan kita sebagai penganalisa teknikal. Baik. Jadi mungkin bila kita mengira wave dari 1 hingga ke 9 macam pengiraan biasa, tapi terdapat juga kalau kita tak kita tak asingkan tadi, kita mungkin akan kira macam ni. Ada 9 wave. Sepatutnya kita cuma ada 5 sahaja wave pada wave motif ya. Memandangkan extended wave sebenarnya ada juga impulse wave, jadi jangkaan dalam jangkaan juga mungkin akan berlaku. Jadi di sini ya, di mana pedagang-pedagang boleh berselisih pendapat. Macam mana kita nak mengasingkan extension daripada kiraan wave yang sebenar. Ini antara kelemahan Elliott wave. Okay. Macam mana kita nak kira extension yang berlaku di dalam kita punya motif wave. Baik. Okey, sebelum saya pergi ke halangan yang kedua ya untuk Elliott wave, kita berehat sebentar. Kita kembali dalam 8 minit macam tu, kita akan sambung semula. Jadi kalau ada sebarang soalan boleh tuliskan di chat box, saya akan cuba menjawab selepas kita kembali nanti. Siap sediakan soalan, saya akan jawab. Okey, kita break dulu ya. Sambung lagi selepas ads.